أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Surau, juga kepada tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para asatizah, ahli jabatan kuasa surau, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya kita merafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kita ruang dan peluang untuk hidup di atas muka bumi ini, sedangkan ada di antara kita telah diambil dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hargailah peluang yang masih ada. Perbanyakkanlah amal-amal soleh. Itulah yang Allah Ta'ala berikan ruang dan peluang untuk kita perbetulkan kesalahan dan dosa-dosa kita yang lalu. Sa'uqbilu ya khaliqi min jadid. Kerana kita ini tiap-tiap hari datang kepada Allah dengan membawa dosa-dosa yang baru. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Saya minta maaf tuan-tuan, saya kalau pakai dua mata saya tak boleh pandang ke depan sangat, kerana dia akan membuatkan mata saya sakit. Jadinya saya hanya boleh, kalau pandang dua mata, saya hanya boleh tunduk ke bawah je lah. Allahu Akbar. Tapi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih lagi gagah untuk datang kepada mana yang yang dikehendaki lah, insya-Allah. Saya adakan juga pagi ni saya datang sendiri, naik drive, naik kereta sendiri. Percubaan yang pertama lah. Tapi itulah, bila pakai sebelah mata bawa kereta ni, dia macam dia tension sikit lah. Saya sampai-sampai tadi rasa macam dia semacam sikit lah. Tu yang dia termenung sekejap tu. Kan, Allah Akbar. Mudah-mudahan lah. Ni tengah fikir macam mana nak balik tak. Tak tahu macam mana nak balik kan ni. Ya Allah kan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan, insyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad. Baik tuan-tuan, kita sambung di dalam pengajian kita. Saya tak berapa ingat dia punya hadis yang keberapa. Rasa-rasanya kita masuk kepada hadis, ada ingat tak?
kita telah bincangkan tak berkaitan dengan hadis daripada Abi Qatadah. Sudah tak? Hadis daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu, yang mana hadis ni menceritakan baginda sallallahu alaihi wasallam menggendong anak di atas bahu, diletakkan di lehernya. Ada tak itu? Dengar Haji Ramlan cakap betul, saya tak? Berapa? 238. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, 238. Hadis daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ya, yang tu. Haji Ramlan? Ya. Baik. Rasanya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, hadis itu adalah berkaitan dengan dia dibenarkan masuk ke dalam rumah baginda sallallahu alaihi wasallam. Tidak? Baik. Itu kita dah bincangkan. Baik. Hadis yang ke-239, Wa'an bin Umar radhiyallahu anhu. Ini pun saya rasa dah sudah kot. Dah sudah. Baik. Maknanya hadis daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Hadis ke-240. Tuan-tuan boleh tengok kat situ hadis yang ke-240. Tuan-tuan, kita pergi tengok kepada hadis daripada Abu Qatadah. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa hamilun Umamah bint Zainab, fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha. Muttafaqun alaih wa li Muslim wa huwa ya'ummun nas fil masjid. Baik. Hadis ni daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Ya, tuan-tuan tahu berkaitan dengan Abi Qatadah radhiyallahu anhu yang didoakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada dia, ya Allah, peliharalah Abu Qatadah sebagaimana dia telah menjaga aku. Itu doa daripada baginda sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Qatadah. Tuan-tuan, Abu Qatadah adalah seorang, kalau kita tengok, antara pasukan berkuda yang terhebat di kalangan sahabat adalah Abu Qatadah dan Abu Qatadah. Bagi yang berjalan kaki adalah Salamah bin Al-Aqwa. Itu kalau kita tengok daripada tentera berjalan kaki. Abu Qatadah seorang yang hebat. Tuan-tuan, hebatlah. Allahumma salli ala Muhammad. Saya teringat tuan-tuan, kita di padang mahsyar gelap, tuan-tuan, padang mahsyar gelap, kita tu pasal kita menekuni apa yang dilakukan oleh para salafus salih, kerana dia adalah pada zaman yang terbaik, kurun yang terbaik. Dan kurun, dia ada 3 kurun yang terbaik: zaman Nabi, zaman tabi'in, lepas tu tabi'ut tabi'in. Itu yang terbaik. Maka kita kena contoh sebagaimana yang mereka hidupkan amalan-amalan mereka, tuan-tuan. Tuan-tuan, Allahu Akbar, tuan-tuan. Saya, bila Allah Ta'ala rentap sedikit saya punya nikmat, baru kita tahu, tuan-tuan, atas nikmat yang ada. Pun begitu, kita kena rasa syukur. Saya selalu pujuk hati saya, syukur kepada Allah, kerana Allah Ta'ala memberi
memberikan kesakitan itu di atas dunia, tidak di negeri akhirat. Tuan-tuan, bayangkan, yang ini adalah kafarah atas dosa-dosa kita. Ini dosa-dosa saya. Tak? Allah Akbar, tuan-tuan. Di negeri akhirat, Allah Ta'ala cuma menghantar suara je, tuan-tuan, daripada neraka Jahannam. Itu je. Allah Ta'ala tidak menggambarkan ataupun Allah Ta'ala tidak menunjukkan bagaimana siksaan daripada api neraka Allah. Namun Allah Ta'ala hanya menghantar suara neraka Jahannam. Bila mana neraka Jahannam itu, tuan-tuan, berteriak, bertempik, pada saat itu, tuan-tuan, semua manusia, bahkan para malaikat, tuan-tuan, kalau kita tengok para nabi, para rasul itu berlutut, tuan-tuan, di atas lututnya, berlutut, tuan-tuan, menggigil. Bayangkan para nabi. Itu yang diceritakan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, tuan-tuan. Bila ditanya kepada para sahabat berkaitan dengan neraka Jahannam, yang mana semua nabi, semua rasul, bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu berdoa untuk melepaskan diri dia pada masa itu daripada neraka Jahannam. Tuan-tuan, itu kalau kita tengok di antaranya lah, tuan-tuan. Bagaimana dengan kita? Itu pasal bila mana ada orang walaupun dia membawa amalan yang banyak sangat, tu pun dia rasa tak terlepas daripada neraka Jahannam. Sahabat berasa begitu, tuan-tuan. Seolah-olah mereka tak berasa. Bahkan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ni dia itu pengsan bila mana mendengar diceritakan kepadanya tentang neraka Jahannam itu bertempur. Tuan-tuan, dia boleh pingsan. Bagaimana tara kita ni sebenarnya, Allah Ta'ala. Petah lagi saya lah, tuan-tuan. Ya Allah, selamatkan kami daripada neraka Jahannam, ya Allah. Baik. Wa'an Abi Qatadah, daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu, dia kata apa dekat sini? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa hamilun Umamah bint Zainab. Dia kata apa? Baginda pernah solat sambil mendukung Umamah binti Zainab. Bila sujud, maka baginda akan meletakkan Umamah di bawah, dan bila berdiri, baginda menggendongnya lagi, yakni mendukungnya lagi. Hadis riwayat muttafaqun alaih, sementara di dalam riwayat Muslim, padahal saat itu dia kata wahwa ya ummun nas fil masjid. Kata apa? Padahal saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mengimami orang-orang di masjid. Baik, tuan-tuan. Hadis ni kita lihat berkaitan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam mendukung Umamah binti kalau kita Abu Al-As lah, Abu Al-As, maknanya Umamah binti Zainab, yakni Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah Umamah adalah siapa dia? Abu Al-As bin Rabi', bin Rabi'. Zainab, yakni anak baginda sallallahu alaihi wasallam, wafat pada tahun ke-8 Hijriah. ke-8 Hijriah. Baik. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memperisterikan Umamah. Setelah Ali terbunuh, ia menikah dengan Mughirah bin Naufal bin Harith bin Abdul Muttalib. Inilah di antara berkaitan dengannya. Baik. Berkaitan dengan hadis. Hal yang kita boleh ambil daripada hadis, gerakan seperti yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini di situ ada berbagai-bagai pendapat ulama berkaitan dengan solat. Baik, kata apa? Dilakukan di dalam solat fardu maupun sunat, baik ia sebagai imam, makmum ataupun berseorangan. Walaupun tidak kalau kita tengok
dia dilakukan, sedangkan imam pun boleh buat demikian, apatah lagi makmum. Dah makmum boleh buat, apatah lagi orang yang solat bersendirian. Dah apatah lagi solat itu adalah solat sunat. Itu yang dia makin lama makin turun, maka dibolehkan. Paling atas pun boleh bawa, apatah lagi yang solat sunat. Nak beritahu begitu. Dah. Kemudian bolehnya menyentuh dan juga mendukung seorang anak kecil yang diyakini suci daripada najis. Mana mesti suci daripada najis. Dah pasal kita tak boleh bawa di dalam ibadah kita najis. Dah maknanya suci daripada najis. Dah jadinya yakin dia tak ada. Tuan-tuan, tu pasal keyakinan itu tidak boleh hilang dengan keraguan. Dia tak boleh. Ada. Tu pasal kadang-kadang kita rasa saya rasa macam tu lah, tak ada. Rasa-rasa tak ada, tuan-tuan. Rasa-rasa di dalam Islam tak ada. Maknanya yakin. Macam kita dulu kita cerita pasal berkaitan dengan berwuduk, kan? Dia wuduk daripada rumah sampai kat surau. Dia rasa tengah jalan tadi rasa macam rasa macam kentutnya. Rasa macam terbatal, rasa tuan-tuan. Rasa tak jadi. Itu akan solat. Namun yakin dia tadi kentut. Itu yakin. Yakin. Itu maknanya dia kena ambil wuduk yang baru. Di dalam solat pun macam tu juga. Tidak ada keraguan. Dia rasa-rasa ni apa benda ni? Tak ada, teruskan je solat. Itu saranan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Melainkan dia yakin bahawa itu dia telah pun batal di dalam solat. Itu dia kalau kita tengok. Tu pasal ada orang tanya, ustaz, saya pindah rumah. Rumah tu dulu orang Cina duduk. Tak tahu lah, mungkin kat situ dia masak binatang tu lah, kata dia kan. Gitulah. Dia kata mungkin ada. Maknanya tak payah nak basuh seluruh rumah, tak payah. Basuh mana tempat yang memang kalau kita tengok tempat itu dibasuh. Mana? Kat sinki kan. Sinki tu basuh. Dah, tak ada masalah. Kat sinki je lah buat. Tak payahlah tempat lain semua. Ini ada satu, tengok saya cerita, satu rumah tu dia nak sapu dengan tanah. Ini berat lah. Dah, tak boleh. Islam tak ngajar gitu pun. Dah. Allahu Akbar. Dah, baik. Kemudian kita tengok bagaimana sifat tawaduk baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sifat tawaduk ni penting sangat-sangat. Tuan-tuan, dalam satu hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, orang pun heran, ustaz sekarang cakap slow je. Tuan-tuan, memang terpaksa buat macam tu lah. Lepas tu saya mood memang dah tak boleh nak cakap yang lantang, tak ada dah. Biarlah saya cakap macam ni. Kan? Baik, tuan-tuan, baginda sallallahu alaihi wasallam sebut di dalam satu hadis, Allah Ta'ala menyediakan ruang di dalam syurga, yang mana ruang luar itu ternampak di dalamnya, dan di dalam itu ternampak di luarnya. Ruang ni, tuan-tuan, indah, wallahu ta'ala alam, sudah pasti indah, kan? Kata baginda sallallahu alaihi wasallam disediakan bagi 4 golongan. Tuan-tuan, kita kena rebut ruang ni, tuan-tuan. Sahabat dengar rebut, kita nak kena rebut juga. Tak dapat buat semua, dapat satu-satu pun cukup dah. Apa dia? Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, orang yang sering memberi makan. Dia senang je nak bagi makan pada orang. Tuan-tuan, nak pantang sikit bagi makan. Biar dia tak makan, orang lain makan. Gitu. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian yang kedua, siapa dia? Orang yang sering berpuasa. Orang yang sering berpuasa. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga adalah percakapan yang lembut. Dia cakap tu, tuan-tuan, lembut je, tuan-tuan. Tuan-tuan, bukan suruh jadi sotong. Bila tanya kat dia, tak tahu ustaz. Itu bukan, itu sotong. Sopok apa kat situ juga, kan? Bukan suruh jadi sotong. Percakapan yang lembut je. Tuan-tuan pernah dengar Dr. Zulkifli Al-Bakri cakap? Tuan-tuan tengok bagaimana dia cakap. Ya Allah, lembut, tuan-tuan. Kita tengok dia marah pun lembut. Mana? Tuan-tuan, itu
percakapan yang lembut, kelembutan bersuara dan sebagainya. Yakni dia orang dengar pun lapang hati kan. Dan yang keempat itu adalah orang yang sering solat malam dikala orang sedang tidur. Maka 4 golongan ni. Tapi tak jadilah kalau dia buat cakap yang lembut tapi sembahyang tak. Dah jadi. Dah tak boleh gitu. Dah dia kena buat solat tu tiang agama kan, tak boleh buat. Maknanya lembutlah tuan-tuan. 4 benda ni. Baik tuan-tuan. Sifat tawaduk baginda sallallahu alaihi wasallam dan kuluran akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam dan kasih sayangnya kepada yang tua, yang muda. Kalau kita tengok baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi teladan kerana keluhuran akhlak baginda, kelembutan serta kasih sayangnya terutama kepada orang tua dan juga budak-budak, yakni anak-anak. Terutama juga kepada kaum du'afa, yakni kaum yang lemah. Baik. Kemudian yang seterusnya adalah dikatakan anak kecil boleh masuk ke dalam masjid, boleh. Kan baginda bawa masuk dah. Baginda bawa masuk. Anak kecil boleh masuk ke dalam masjid. Bila tidak mengganggu orang solat dan boleh menjaga kebersihan masjid. Ini tuan-tuan, dia boleh jaga kebersihan masjid. Ada orang tua dia kata kalau nak kencing duduk situ, jangan pergi mana. Budak tu betul dia tak pergi mana-mana, dia duduk je kat situ. Dia kencing pun kat situ. Dia kata apa, jangan pergi mana-mana, ambil ubat. Dia letih nak bersihkan, siapa suruh? Kan. Maknanya tuan-tuan, budak kecil yang tidak mengganggu solat, itu yang pentingnya. Ini tidak, dia main jorok. Polis entry, want to jaga, polis mati, pencuri jaga. Kan masing-masing menyorok bawah kain orang. Itu jadi masalah. Pula tu ada pula jemaah yang tak pakai seluar dalam. Terkejut je tuan-tuan. Jangan buat pasal. Saya teringat di dalam ada satu klip video kan. Yang atuk dia solat, imam dia dekat belakang, makmum dekat belakang. Dia punya anak-anak dan isteri dia lah. Anak-anak dia kat belakang. Tengah-tengah solat tu, cucu tu masuk bawah kain. Cucu tu masuk bawah kain, cucu tu menjerit, atuk tak kasi spender katanya. Tak jadi solat dah tuan-tuan. Tak jadi solat. Tergelak lah. Dia buat macam mana dah semua gelak kan. Imam gelak, makmum pun pakai gelak lah. Gelak secara jema'i kan. Gelak berjemaah. Allahu Akbar. Itu yang jadi masalah. Susah nak pakai seluar dalam kan. Ada tuan-tuan berangai orang kat sini. Bukan kat sini. Bukan kat sini, tempat lain. Ustaz ni semacam pula macam tahu je. Tak, saya tak tahu pun. Saya cakap tempat lain. Kemudian dikata apa lagi? Berkaitan dengan perbezaan pendapat di kalangan ulama. Perbezaan pendapat di kalangan ulama. Pertama kata apa? Daripada Imam Malik, dikata hal ini terjadi di dalam solat sunat. Di dalam solat sunat. Dalam solat sunat diperbolehkan apa yang tidak boleh dilakukan di dalam solat fardu. Ini kata Imam Malik. Yang kedua kata apa? Meriwayatkan juga daripada Imam Malik juga kata apa? Bahawa hal ini berlaku kerana darurah. Darurat. Tak boleh nak buat apa, darurat. Anak tu tak boleh tinggal macam tu je. Jadi dia bawa sekali, tak boleh buat apa-apa dah. Gitulah. Kerana tidak ada solusi, maka dibawa di dalam solat. Yang ketiga kata apa? Hadis ini telah pun dimansukhkan, telah dihapuskan. Telah dihapuskan. Kenapa? Kerana Imam Malik melarang melakukan banyak gerakan di dalam solat. Selain gerakan yang telah diatur di dalam solat. Itu kata Imam Malik. Maka pendapatnya itu lalu dijawab. Kata apa? Yang pertama adalah berkaitan dengan solat yang dikatakan solat sunat. Maka di situ hadis menceritakan
bainama nahnu nantadhiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dhuhri awil asr. Wa qad da'a Bilal lis-salah idza kharaja alaina Umamah binti Abil As ala unuqih. Dia kata apa dia, baginda sallallahu alaihi wasallam ketika kami sedang menanti baginda sallallahu alaihi wasallam untuk solat zuhur ataupun asar. Dia kata kat situ antara solat zuhur ataupun asar. Lalu kata apa, kemudian Bilal pun mengumandangkan azan solat. Maknanya yang disebutkan azan solat itu adalah iqamah. Iqamah. Lalu tiba-tiba kemudian baginda pun keluar. Baginda pun keluar menemui kami sambil mendukung Umamah di lehernya, diletakkan di lehernya. Maka di situ disebutkan berkaitan dengan solat fardu. Bukannya solat sunat. Itu adalah solat fardu yang baginda imamkan kepada makmum-makmum, kepada sahabat-sahabat. Baik. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan dikatakan baginda melakukannya di dalam saat darurah. Maka di situ disangka kata apa, baginda sallallahu alaihi wasallam saat itu boleh saja menyerahkan Umamah pada saudaranya kerana rumahnya tidak jauh daripada masjid. Kan baginda punya anak baginda sallallahu alaihi wasallam dan banyak lagi Zainab, ada apa semua dan segalanya kan, ataupun isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam kan ada berdekatan dengan masjid, maka dia boleh serahkan kepada mereka untuk menjaga Umamah. Maka dia kata itu bukanlah darurah, bukan darurah. Yang ketiga adalah berkaitan dengan hadis itu dimansuhkan kerana apa? Kerana tidak ada dalil yang menyatakan hadis itu dimansuhkan. Dimansuhkan. Tidak ada menyatakan berkaitan, tiada benar beranggapan yang menyatakan bahawa hadis ini dihapuskan kerana kemungkinan nas, iaitu penghapusan tidak boleh dijadikan landasan di dalam menggugurkan hukum yang telah terpaku. Yang telah terpaku. Baik, itu yang dinyatakan. Makanya faedah yang kita boleh ambil, ada 4 pendapat ulama. Ada 4 pendapat ulama bertentangan tentang gerakan-gerakan di dalam solat. Pertama, gerakan yang membatalkan solat ialah gerakan yang banyak dan terjadi secara berturut-turut. Ini membatalkan solat. Tanpa ada keperluan ataupun kemaslahatan. Baik, yang kedua adalah gerakan yang makruh. Makruh ni tuan-tuan, dia gentel baju, dia gentel butang, sikit-sikit pegang hujung-hujung baju, kadang-kadang diusitnya rambut-rambut. Tuan-tuan, gerakan yang makruh. Biarpun dia tidak membatalkan solat, tetapi dia boleh merosakkan solat. Ni dia tuan-tuan, yang ni hilang. Tuan-tuan, kalau kita tengok orang yang banyak sentuh kepada bajunya apa ni, adakah dia khusyuk di dalam solat? Sedangkan para sahabat, kita tengok bagaimana mereka solat seolah-olah macam tunggul kayu, tak gerak, tuan-tuan. Gitulah kalau kita tengok. Sudah pasti kat situ tidak ada kekhusyukan di dalam solat. Baik. Yang ketiga adalah gerakan yang mubah, yang dibolehkan. Iaitu gerakan yang dilakukan kerana ada hal yang penting. Hal yang penting, maka itu boleh dilakukan. Sebagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam membukakan pintu untuk Aisyah radhiyallahu anha sedangkan baginda sedang solat. Kan gerakan yang diberikan penting. Tak penting tak apa. Tak penting tak payah buatlah. Teruskan solat. Yang keempat adalah gerakan yang disyariatkan, iaitu gerakan di dalam solat. Itulah 4 gerakan yang diletakkan dalam faedah berkaitan dengan hadis. Kalau kita tengok
Gerakan yang disyariatkan juga adalah gerakan sebagaimana solat khuf, ada, yakni dalam suasana ketakutan, ya, suasana ketakutan. Dah, baik, itu di antaranya lah. Baik, kita tengok pada hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uqtulul aswadaini fi shalah al-hayya wal aqrab, akhrajahu al-arba' wa sahahu Ibnu Hibban. Baik, hadis daripada Abu Hurairah. Kita dah cerita berkaitan dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tuan-tuan. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, dia kata apa? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda baginda sallallahu alaihi wasallam, bunuhlah dua yang hitam ketika mana kamu sedang solat. Dah, bunuhlah dua binatang. Dimaksudkan di situ adalah binatang. Ada binatang. Dah, bunuhlah dua binatang yang hitam di dalam solat. Dah, iaitu ular dan kalajengking. Ada hadis riwayat 4 imam. Dah, hadis Ibnu Hibban menilai hadis ini adalah hadis yang sahih. Baik, kita tengok berkaitan dengan hadis, hal yang kita boleh ambil daripada hadis. Tuan-tuan, boleh membunuh ular dan kalajengking saat sedang solat, boleh, tak ada masalah. Di dalam solat, makanya kita tak perlu keluar solat sekiranya kita mampu membunuhnya di dalam solat tadi. Kita mampu membunuhnya di dalam solat. Tapi tak perlulah nak cakap mati kau nak. Itu tak ada dah. Itu batal dah solat kita dah. Orang kita kalau pukulkan dia dengan geram dia, dengan ketik bibir dia kan, ambil kau, mati. Dah habis dah. Kan habis dah solat dia. Tak boleh dah gitu. Pukul lah. Pukul. Tak kisah dengan apa, tuan-tuan, tak kisah dengan apa. Baik. Kemudian dikata apa? Gerakan yang dilakukan untuk membunuh binatang tersebut hanya sedikit, maka tidak membatalkan solat. Tak adalah sampai dia kejar. Dia kejar daripada sini, dia kejar sampai ke tiang tu. Itu tak ada dah. Tak ada dah. Itu dah tak ada solat dah tu. Yakni gerakan yang terlampau banyak dah, tak boleh dah. Gerakan yang terlampau banyak. Baik. Kemudian kata apa? Dibolehkan membunuh binatang, semua binatang yang dapat mematikan. Baik sedang solat, apatah lagi di luar solat. Di dalam solat pun boleh bunuh binatang tu, apatah lagi di luar solat. Maka lebihlah lagi dibolehkan. Maka di dalam disebutkan binatang yang dua hitam binatang ni, bukanlah kerana hitamnya itu nak bagi tahu berkaitan dengan ular dan juga kalajengking. Dia jumpa pula ular yang bukan warna hitam. Kan ustaz cakap tadi, ular yang warna hitam. Dia jumpa ular bukan warna hitam. Oh, ni tak boleh bunuh. InsyaAllah hang nanti kena bunuh. Macam juga kalajengking. Selain daripada kalajengking, dia jumpa lipan. Tuan-tuan, saya dengan lipan ni saya alah sikit, tuan-tuan. Kat rumah saya jumpa lipan panjang ni, tuan-tuan. Dia besar begini, bujari ni. Besar badan ni bujari, tak masuk kaki. Besar betul, tuan-tuan. Ya Allah. Itu hari saya tengah masuk pinggan, keluar pula dia. Ya Allah. Geram betul aku tengok lipan ni. Tapi saya penakut dengan lipan. Saya suruh bibik saya yang bunuh. Saya takut. Pernah satu kali tu ceramah tengah-tengah kuliah, tuan-tuan, diorang berjerit lipan. Saya berlari dulu. Pasal saya takut sikit. Saya geli dengan lipan ni. Nak kawan lain cakap geli tu, sebenarnya penakut. Tuan-tuan, maknanya kalau lipan dia bagaimana? Bolehlah bunuh. Kan dia itu ada bisa. Ada bisa yang menyakitkan, maka bolehlah bunuh. Allah, dia kat situ dia tak nak fikir pula. Dia straight benar. Baik. Kemudian boleh melakukan gerakan di dalam solat untuk melindungi diri sendiri dan orang lain. Tuan-tuan nampak tak? Sekiranya kamu tak mampu, keluarlah solat.
Dah keluarlah solat, maka bunuh binatang tadi. Dah, kalau kamu mampu dalam solat, maka bunuh dalam solat, tak perlu keluar solat. Nak cakap gitu tuan-tuan. Begitulah kalau kita tengok. Baik, kemudian perintah membunuh kedua jenis binatang ini bukan kerana bentuknya, melainkan kerana serangan dan juga gigitannya yang mematikan. Gigitannya yang mematikan. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, garis kat situ telah pun habis berkaitan dengan bab syurutis solat. Tuan-tuan, pasal tuan-tuan masalahnya ni dia ada sama dengan kuliah muslimat ni. Jadi dia bertembung kat situ. Kita dalam bab sutrah kita telah bincang, saya rasa. Ada bab sutrah kita dah bincang, saya rasa saya tak perlu ulang lagi lah benda ni. Melainkan kalau ada siapa yang nak, tuan-tuan, kita tidak berbincang berkaitan dengan bab sutrah. Cumanya tuan-tuan, bab sutrah ini meskipun sunat tetapi amalkan. Biarpun kita solat di tempat lain, tempat-tempat yang lain, amalkan sutrah ni tuan-tuan, kerana dia boleh menambahkan khusyuk di dalam solat. Khusyuk di dalam solat. Jangan kita remehkan berkaitan dengan sutrah, biarpun dia itu sunat. Pasal kebanyakan orang dia tak ambil peduli berkaitan dengan sutrah. Kerana manfaat sutrah itu adalah menggunakan sutrah itu berarti apa? Berarti mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua apa? Menjaga kesempurnaan solat. Yang kedua. Yang ketiga, dia menutupi orang-orang yang sedang solat daripada pandangan luar, yang dapat mengganggu kekhusyukan di dalam solat. Itu dia faedah dia. Yang keempat, memudahkan orang yang hendak melintas sehingga tidak terbelenggu dengan ataupun tidak perlu menunggu sampailah seseorang itu selesai solat. Dan juga kata apa? Menghindarkan orang-orang yang melintas dari berbuat dosa kerana mengganggu orang yang sedang solat. Itu dia tuan-tuan. Itu dia antara, kalau kita tengok sutrah. Saya tak nak bahaskan berkaitan dengan sutrah. Nanti kita akan masuk di dalam bab khusyuk di dalam solat. Itu bab yang baru. Bab yang baru adalah khusyuk di dalam solat. Allahumma salli ala Muhammad. Ada soalan ke? Tak ada, saya rasa dah. Baik tuan-tuan, saya rasa cukup sampai kat situ kita punya pertemuan pada kali ini. Semua pakat lega kan? Cumanya yang saya nak khabarkan, saya berterima kasih kepada penyumbang-penyumbang untuk pembinaan surau saya, surau As-Sajaqin. Bukan pembinaan tetapi penambah, ada bangunan baru, renovation tuan-tuan. Jadinya saya berterima kasih kat sini banyak penyumbang-penyumbang sebenarnya. Jadi masih dibuka lagi. Kami kekurangan 1 juta juga tuan-tuan. Nak kumpul 1 juta ni perit tuan-tuan. Pasal kita nak dapatkan binaan yang baru ni sebelum saya menghandlekan kepada menyerahkan kepada IJK, ahli jawatan kuasa yang baru. Saya nak biar dia dapat direalisasikan pada zaman saya lah. Pada masa saya jadi AJK di dalamnya lah. Jadinya siapa-siapa yang nak, tuan-tuan bayangkan wakaf ni kekuatan dia bagaimana. Tuan-tuan pernah tak melabur? Kalau melabur ni dia ikut keuntungan, betul tak? Keuntungan tu dia tengok kalau jatuh lah. Tetapi tuan-tuan tengok di dalam segi wakaf dia bukan begitu. Nak rumah Allah, tuan-tuan, orang yang mengguna pakai itu 5 kali sehari. Bayangkan setiap hari ada 5 kali kebaikan. 5 kali kebaikan. Belum lagi dimasukkan orang yang datang solat, yang solat daripada luar, kadang digunakan pakai surau tersebut untuk solat. Bayangkan. Kemudian ada orang pula digunakan untuk daurah kitab. Bayangkan ketika mana orang di situ mengguna pakai untuk tuntutan ilmu. Tuan-tuan bayangkan kat situ je tuan-tuan. Dan tuan-tuan bayangkan bila mana ada orang menggunakan untuk solat Jumaat. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan bayangkan kebaikan itu terus mengalir ke dalam kantung tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan sampai hari kiamat.
Itu pasal tuan-tuan saya syorkan, tak kisahlah mana-mana pun, kalau tuan-tuan nak bagi saya RM1 ke RM2 ke, saya tetap terima. Tidak-tidak pun tuan-tuan ada di antara penyumbang wakaf di surau kami. Dan insya-Allah tuan-tuan, baru-baru ni saya terima daripada seorang sahabat saya lah, terima RM10,000 tuan-tuan daripada seorang tu. Ada seorang ibu dia bagi emas. Terus tak gandaikan lah, ni buatlah apa buat-buat lah tuan-tuan. Kalau tengok dia muslimat ni prihatin lain macam sikit tuan-tuan. Muslimat ni prihatin. Isteri tuan-tuan lah. Kan. Tu pasal saya tak sumbang tuan Ustaz. Pasal isteri saya dah sumbang. Kita punya biasalah jawapan macam tu lah, biasa standard. Macam tu tuan-tuan. Saya sampai satu tu ada guru saya tuan-tuan, dia minta untuk ada masa tu untuk emergency tuan-tuan, untuk bagi kepada orang Kedah masa tu. Ada emergency kuliah muslimat, satu kali masa RM70,000 tuan-tuan boleh dapat. Saya rasa bukanlah saya nak kata apa, tetapi kalau muslimat ni memang prihatin terlampau. Tuan-tuan, dia boleh kutip RM70,000 dalam satu masa. Bukan satu masa, kuliah tu, hari tu. Gitulah tuan-tuan prihatin mereka berkaitan dengan suasana sekarang, insya-Allah. Jadinya siapa-siapa yang tuan-tuan boleh jumpa dengan saya, insya-Allah. Itu saja tuan-tuan. Allah Ta'ala alam. Yang baik, yang benar itu datang daripada Allah dan juga Rasulnya. Yang lemah itu datang daripada kelemahan ilmu saya. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih kerana perhatian. InsyaAllah berjumpa kita dalam lain-lain undangan. Wallahu ta'ala alam. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.